Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini dapat kita bersama-sama berkumpul untuk satu program diskusi diskusi agama, iaitu kita akan membincangkan atau kita lebih jelas lagi kita akan menjelaskan tentang aplikasi kaedah fiqh dalam budaya perkahwinan orang Melayu, iaitu menggunakan kaedah yang kelima, iaitu uruf dan adat. Iaitu al-uruf maksudnya sebelum itu saya memperkenalkan dulu ahli-ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri Mirza Haikal bin Osman daripada DSI 6A, Muhammad Azamuddin Muhammad Johan daripada DSI 6A, Muhammad Adil Hakim bin Muhammad Syukri daripada DSI 6A, Irfan Irsyad bin Muhammad Isa daripada DSI 6A, dan juga Mio Hazman daripada DSI 6B. Jadi saya meneruskan dan saya akan mulakan kaedah uruf dan adat. Apa itu uruf dan adat? Al-uruf pada istilah fiqh ialah amalan atau percakapan suatu kaum yang jadi kebiasaan, iaitu benda yang jadi kebiasaan dalam suatu kaum, dalam suatu masyarakat. Satu kebiasaan tu ialah dipanggil uruf dan adat. Adat tu macam perkara budaya lah. Adat tu sama dengan budaya, perkara yang kita buat, macam perkahwinan, apa yang biasa orang buat dalam perkahwinan, itu adalah adat dalam perkahwinan ataupun budaya dalam perkahwinan. So dalil untuk kaedah untuk budaya ini dalam hadis, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin baik, ia adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin, maka buruklah ia di sisi Allah. Jadi apa yang dinilai baik, orang pandang benda itu baik, kan? Masyarakat pun pandang benda itu baik, tak ada keburukan yang orang pandang, maka benda itu dipandang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dinilai buruk, orang masyarakat kita pun pandang buruk, kan? Orang tengok benda tu memang tak elok, jadi benda tu pun buruklah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya masuk ke dalam budaya perkahwinan orang Melayu, yang saya masuk kepada merisik dan minang. Apa itu merisik dan minang? Merisik mula-mula adalah satu mukadimah sebelum kita masuk ke dalam alam perkahwinan. Iaitu merisik ni kita dalam fasa kita ingin mengenali siapa orang tu, ataupun lebih spesifik lagi kita nak tahu sama ada dia sudah bertunang ataupun sudah berpunya atau belum. Kita nak tengoklah dia tu sudah sudah ada tanda ke, ataupun kira macam kita kan tak boleh kan masuk dalam pertunangan orang bertunang, kan kita dah tak boleh masuk. So kita merisik ni tujuan untuk kita tahu status dia, adakah dia masih available ataupun not available. Jadi apabila dah habis merisik ni hukumnya harus orang panggil khitbah dalam Islam. Jadi merisik pun tak ada keburukan, yang baik, mendatang pun dengan niat yang baik. Jadi ia dibagi hukum harus di dalam merisik. Lepas merisik, dah merisik semua, dia akanlah datang waktu meminang. Meminang itu adalah satu proses untuk kita menentukanlah sama ada dia betul-betul nak, kan? Kita datang rumah dia, betul-betul dia nak kahwin dengan kita. Tapi bukan kita datang dengan keluarga lah, kan, biasanya orang tentukan. Dan bila dah tentukan, time tu lah nak tentukan tarikh dan sebagainya untuk perkahwinan yang akan datang. Jadi sekadar itu saja. Kesimpulan yang saya dapat dalam riset dan minang ni, dia tidak ada mendatangkan apa-apa keburukan, kan. Cuma mungkin ada sedikit permasalahan lah. Mungkin ada hantaran dulang dulang yang menjadi bualan, orang cakap dulang ni adat je, tak payah. Macam yelah, orang kata bila bagi 5 balas 7, orang kata adat je, so tak payah. So bila
jadi ada dalam perbincangan ulama. So benda ni dia tak ada masalah. Sebab dia macam dalam kita balik kepada kaedah tadi, apa yang dipandang baik oleh masyarakat, dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini dibolehkan di sisi Islam. Jadi saya teruskan dengan saya menyerahkan kepada Muhammad Azamuddin Muhammad Johan untuk penerangan selanjutnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mirzal Haikal kerana memberikan sedikit tentang penerangan tentang poster yang dipaparkan tersebut. Okey, seperti yang saudara Mirzal sampaikan tadi, yang mana perkahwinan ni kita kembali pada tajuk asal kita, iaitu aplikasi kaedah fiqh dalam budaya perkahwinan orang Melayu ni. Kita balik pada satu benda je, iaitu perkahwinan ni sendiri adalah benda yang dituntut. Betul tak? And then bila benda ni dah sedia ada dalam adat Melayu, so bila kita nak sabitkan kita punya tajuk ni, iaitu budaya perkahwinan orang Melayu ni, tak lain tak bukan hanyalah kepada uruf wa adah, iaitu mana perkara yang baik yang Islam sedia ada dalam hukum agama Islam. Okey, seperti dalam poster tu, yang pertama tadi telah dihuraikan oleh saudara Mirzal. Okey, yang ada lagi 4 dah akan disampaikan oleh setiap kepada kami lah. Okey, bagi bahagian saya akan menyampaikan tentang majlis akad nikah dan mahar, iaitu mas kahwin dan hantaran. Okey, saya baca sedikit. Okey, untuk akad nikah merupakan satu acara penting dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Lepas mahar, menurut istilah syarak, ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan. Okey, saya akan detailkan. Okey, untuk akad nikah. Akad nikah ni dia merupakan macam dah tulis cakap lah, acara penting dalam perkahwinan masyarakat Melayu, yang mana ia bukanlah satu adat tetapi lebih kepada ajaran agama Islam itu sendiri, dan merupakan kemuncak kesahihan, yang mana bila kita kahwin, kita nak bukti akan kita tu dah sah bernikah, maka perlulah ada majlis akad nikah, betul tak? Dalam masa sama, ajaran agama Islam itu sendiri mengharuskan supaya kita buat majlis, buat makan sedikit untuk membuktikan bahawa kita telah berkahwin. Itu perkara ini dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan lah, seperti wang belanja, hantaran, mas kahwin dan barang lain seperti mana yang dipersetujui oleh kedua belah pihak tadilah. Okey, kita masuk pula kepada mahar, iaitu kekeliruan masyarakat, yang mana masyarakat kita sekarang ni dia keliru antara mahar atau mas kahwin tu dengan hantaran belanja. Okey, umumnya kebanyakan masyarakat Melayu mewajibkan pihak lelaki supaya membayar sejumlah wang yang dinamakan sebagai wang hantaran kepada keluarga pihak perempuan. Seperti yang saudara Mirzal cakap tadi lah, diorang berbalas-balas apabila 7 dibalas 5 dulang dari lelaki berbalas dengan 7 macam tu. Kalau 7 dulang dibalas dengan 9 dibalas dengan 11 macam tu. Dalam syariat Islam, pemberian hantaran hukumnya harus kerana ia dianggap sebagai hadiah semata-mata. Namun apa yang diwajibkan ataupun disunahkan di dalam syariah ialah pemberian mahar. Itu dia. Masyarakat Melayu confuse antara mahar dan hantaran. Okey. Beza tahu dulu ni. Kena ambil perhatian tentang benda ni. Kalau nak kahwin lah. Kalau tak nak kahwin tak perlu, tak payah. Okey, pemberian mahal ni dalam syariat Islam namun apa yang diwajibkan atau disunahkan dalam syariat Islam ialah pemberian mahar oleh lelaki kepada wanita yang bakal dinikahi. Mas kahwin ni tidaklah semestinya di dalam bentuk wang ringgit atau barang-barang tertentu. Atau mahar adalah merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya nikah. Dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4, maksudnya berikanlah mas kahwin iaitu mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi kita sabit semula dengan tajuk kita tadi, yang mana dalam adat Melayu itu sendiri, dalam adat bangsa kita sendiri tu, pemberian tu memang dah ada, nampak? Dalam adat orang Melayu dah bagi dulang. Itu adalah cumalah adat yang mana dia terkait dengan hantaran belanja dan dia tak terkait dengan mahar, iaitu mas kahwin. Mas kahwin ni pula tak ada syarat hukum, dia just macam tak perlulah dalam bentuk wang ringgit, atau dia tak semestilah perlu ada suatu bentuk dulu, asalkan ada pemberian macam tu. Jadi bila ada pemberian, maka
sahlah nikah tersebut. Jadi itulah untuk yang contoh kedua, dan untuk contoh yang ketiga saya akan serahkan kepada saudara Umay Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Azamuddin di atas penerangannya yang sebentar tadi. Jadi mari kita teruskan dengan poin yang ketiga, iaitu walimah ataupun majlis perkahwinan. Jadi perkataan walimah bermaksud kenduri semata-mata, tetapi dari sudut lain ia bermaksud kenduri kahwin, sama ada diadakan oleh pihak lelaki ataupun pihak perempuan. Tetapi biasanya kenduri kahwin dalam masyarakat Melayu ini dianggap sebagai acara kemuncak yang untuk meraihkan kedua-dua mempelai. Jadi walimatul urus ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu, iaitu untuk mentabalkan menjadi raja sehari. Selain itu juga memperkenalkan kedua mempelai ini kepada sanak saudara daripada kedua pihak. Maka kiranya membuat walimatul urus ini merupakan matlamat akhir untuk digalakkan untuk oleh syarak untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa mereka telah diijab kabulkan sebagai suami dan isteri. Jadi hukum mengadakan walimatul urus, masyarakat Melayu beranggapan kenduri kahwin bukan sahaja menjadi amalan tradisi, malah di dalam pelaksanaannya sebagai perkara yang wajib yang tidak dapat dielakkan. Jadi hukum mengadakan walimatul urus, iaitu menjemput orang ramai ke dalam majlis, adalah sunat muakkad. Malahan Rasulullah SAW sendiri mengadakan walimatul urus berdasarkan dalam hadis, iaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Seterusnya daripada hadis lain juga terdapat ada dua lagi hadis, terdapat satu lagi hadis, iaitu daripada Buraidah radhiyallahu an berkata bahawa ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib melamar Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, setiap pernikahan itu haruslah ada walimahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini kita boleh nampak Nabi sendiri menekankan ataupun dia tak wajibkan, tapi perlu adalah majlis walimatul urus itu. Untuk tujuannya salah satunya memberi makan kepada orang ramai, memberitahu kepada saudara-saudara belah lelaki dan belah perempuan bahawasanya dia orang telah berkahwin. Sekadar itu dulu penerangan walimatul urus daripada saya. Seterusnya pergi kepada sahabat saya, iaitu Mia Hazman. Okey, terima kasih kepada saudara Faizal. Dan saya akan menyambung pertanyaan ini, iaitu di mana saya punya giliran ialah adab berandam, iaitu berhias. Saya baca dulu. Pembuatan andaman yang berbentuk li tadlis atau dalam kata nama lain mengabui atau merubah kecantikan yang sebenar dilarang sama sekali dalam Islam, malah ianya adalah haram. Macam kita tahu pada zaman dulu mereka menggunakan adab andam ni, seperti contoh dulu lagi lain, dia macam lagi lain sikit fashion daripada sekarang. Sebab dulu diorang ni mak andam ni menyolek apa tu yang bakal apa ni, bakal pengantin, itu perempuan. Mereka mencukur bulu kening, memperelokkan bulu kening, cukur anak rambut, mengasah gigi dan sebagainya. Okey, seperti yang kita tengok, diorang ni nak merubah kejadian Allah. Yes. Lagipun kita tahu hukum bias ni harus dan tak boleh berlebihan sehingga melanggar syarak. Sementara itu
kita tahu sejak akhir-akhir ni dan pada zaman sekarang ni jugalah timbul satu fenomena bahawa juru andam iaitu dikenali sebagai mak andam yang terdiri pada kaum lelaki yang lembut atau dikenali sebagai maknyah dalam bahasa kita sekarang, bahasa pasar maknyah. Hal ini jelaslah bertentangan dengan syariat Islam kerana aurat perempuan tidak boleh dipertontonkan kepada orang yang bukan muhrim. Maknanya berhias ni tak payah pun lebih-lebih. Just kita dapatlah, yelah cerita Allah tu cantik kan. Just kita nampaklah kecantikan tu, tak boleh berlebih-lebihan. Sekian itu pada saya dan saya akan memberi giliran kepada sahabat saya, Muhammad Adli Hakim. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Hakim Muhammad Syukri dari kelas JSI 6A. Okey, terima kasih kepada sahabat saya iaitu Mio Hazman atas penerangan yang telah diberi tadi, iaitu tentang berandam lah. Maknanya berhias sebelum pernikahan ataupun majlis tu lah. Okey, saya akan meneruskan lagi perbentangan ini dengan satu lagi adat Melayu kita, iaitu adat persandingan. Okey, bersanding ni bermaksud duduk bersebelahan di satu tempat yang istimewa antara pengantin ni lah. Amalan ni dianggap kemuncak majlis perkahwinan dalam adat resam perkahwinan orang Melayu. Okey, bersanding ni macam kita tahu ada orang Melayu ni akan mengadakan satu majlis yang lain selepas walimatul urus, iaitu majlis bersanding lah. Maknanya majlis bersanding ni hanya untuk macam mempelai pengantin ni lah yang duduk dekat satu tempat. Maknanya pelamin tu mereka berhias pelamin tu cantik-cantik. Lepas tu ada satu lagi orang Melayu ni suka buat waktu bersanding, iaitu amalan tabur beras kunyit. Lepas tu mereka membaca jampi mantra, adat merenjis, menepung tawar dan seterusnya lah. Maknanya dalam Islam Nabi dah berpesan cukuplah walimatul urus saja dengan seekor kambing tadi. So maknanya orang Melayu ni membuat lagi satu majlis, iaitu persandingan yang tak diamalkan oleh orang Islam lah patutnya. Orang Islam dulu-dulu pun tak pernah nak buat bersanding ni lah. Sebab apa? Bila kita buat bersanding ni, dia akan meluarkan kos yang banyak. Yelah nak tempah pelamin tu lagi, baju lagi. Baju waktu walimah tu lain, waktu bersanding pula lain. So dia akan mengeluarkan kos yang banyak lah. Nak pula zaman sekarang ni barang semuanya mahal, tak adanya yang bawah 100, nak sewa pun mahal. Jadi dah menimbul satu pembaziran dah kat situ. Jadi macam berbalik kepada dalil kaedah, iaitu kaedah huruf dan adat. Apabila dinilai yang baik oleh kaum muslimin, maka baiklah di sisi Allah. So maknanya kita tengok majlis bersanding ni banyak keburukan dia. Maknanya membazir lah. Nak berhias lagi, nak membelanjakan untuk majlis tu terlalu banyak kos dia. Jadi apa yang kita nampak kat sini, kita boleh menghindarlah sebaiknya, sebab benda ni membazir. Jadi itu saja daripada kumpulan kami tentang aplikasi kaedah perkahwinan orang Melayu. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.